Assalamualaikum. Berjumpa lagi ke dalam channel Nizam Zazeki. Perkongsian kali ini datangnya dari saudara Azam. Kisah ni diceritakan oleh ayahnya, yang mana abang ayahnya atau lebih dikenali sebagai Pak Long telah diculik oleh orang Bunian semasa zaman kanak-kanaknya. Nak tahu macam mana kejadian itu berlaku? Sila ikuti video ni sehingga habis. Jom. Kisah ni dah lama berlaku. Kisah yang terjadi kepada abang sulung ayah aku, yang kami panggil Pak Long. Kejadian ni berlaku pada awal tahun 1950-an. Masa tu, negara masih belum lagi capai kemerdekaan. Masa kejadian, umur ayah aku 10 tahun dan Pak Long 11 tahun. Beza umur hanya setahun. Mereka ni dah macam kembar. Kemana-mana je berdua, tak boleh berpisah. Masa tu ayah tinggal di utara tanah air. Rumah ayah tu bersebelahan rumah nenek belah mak. Betul-betul belakang rumah ayah tu ada hutan dan terdapat rimbunan pokok buluh dan sungai. Tak sampai 5 minit pun kalau berjalan kaki. Kiranya ayah kerap ke situ untuk mandi di sungai tu. Untuk sampai ke kawasan sungai tu, ayah akan lalui rimbunan buluh. Kawasan sekitar sungai tu sangat cantik dan tenang. Walaupun macam tu, orang-orang kampung tak berani berada di situ selepas pukul 6 petang sebab suasananya sangat sunyi. Lagipun, pada malam-malam tertentu, ayah kata mereka kerap terdengar suara riuh rendah di kawasan tersebut. Seolah-olah ada ramai orang di kawasan itu. Padahal tak ada sesiapa pun di sana, hanya hutan. Orang-orang kampung kata kawasan tu perkampungan Bunian. Tapi ayah tak pasti kebenarannya. Menurut ayah, hinggalah pada suatu hari, sedang ayah dan Pak Long leka bermain di belakang rumah, tiba-tiba entah dari mana datang seorang perempuan berjubah putih. Mukanya putih bersih, senyumannya manis. Anggara umur lebih kurang awal 20-an. Lembut tutur katanya. Dia ajak ayah dan Pak Long ikutnya pulang ke rumahnya yang terletak di sebalik rimbunan buluh di belakang rumah nenek. Pak Long menolak sebab atuk dan nenek tiada di rumah pada masa tu. Lagipun, ayah dan Pak Long tak pernah lihat perempuan tu sebelum ni. Selepas ajakannya ditolak, perempuan tu pun terus berlalu pergi ke kawasan hutan tu. Ayah aku rasa pelik sebab setahu ayah aku, tak ada rumah atau perkampungan di sana. Hanya ada hutan dan sungai je. Seminggu selepas tu, ayah dan Pak Long pergi ke sungai berdua. Sedang mereka leka mandi, tiba-tiba mereka terlibat kelihat perempuan tempoh hari ada juga di situ. Dia datang dengan anak perempuannya yang mungkin usianya dalam 5 tahun. Dia perkenalkan namanya Ibu Yati dan anaknya Mawar. Ayah dan Pak Long bermain bersama-sama dengan Mawar, sehinggalah nenek datang menjemput balik untuk makan tengah hari. Ayah beritahu nenek tentang Ibu Yati dan anaknya Mawar tu. Tapi nenek kata dia tak nampak kelibat sesiapa pun di situ. Hanya ada ayah dan Pak Long je pada masa tu. Nenek pun tak ambil serius dengan cerita ayah. Maklumlah budak-budak kan. Cerita tu habis di situ je. Pada suatu pagi sedang ayah dan Pak Long bermain di belakang rumah, tiba-tiba Ibu Yati muncul. Masa tu nenek dan atuk melawat jiran mereka yang sedang sakit. Rumah jiran tu pun hanya seberang jalan je. Ibu Yati ajak ayah dan Pak Long ke rumah mereka. Katanya, mereka ada buat kenduri. Ada macam-macam makanan yang sedap. Tanpa berfikir panjang, ayah dan Pak Long terasa teruja dan terus ikut Ibu Yati dari belakang. Mereka lupa akan pesan atuk dan nenek supaya jangan ikut orang yang tak dikenali. Selepas melepasi rimbunan buluh yang biasa mereka lalu tu, mereka tergamam. Di hadapan mereka, terdapat satu perkampungan yang sangat cantik. Mereka tak pernah tahu pun ada perkampungan di situ. Walaupun ayah dan Pak Long sedar, tapi mereka tetap masuk ke perkampungan tersebut. Suasananya sangat tenang, seolah-olah mereka berada di alam lain. Setibanya di rumah Ibu Yati, Mawar dan rakan-rakannya sudah sedia menanti mereka. Semuanya berbaju putih. Rupa mereka hampir sama.
Tapi ayah tak ambil kisah pun. Lagipun ayah masih kecil lagi pada masa tu. Fikirannya masih budak-budak lagi. Setelah kenyang dan puas bermain, baru ayah teringat untuk balik. Ayah ajak Pak Long balik bersama. Tapi Pak Long suruh ayah balik dulu, sebab masih belum puas bermain dengan kawan-kawan yang baru mereka kenali tadi. Ayah pun balik seorang diri. Setibanya di rumah, ramai orang berada di halaman. Ayah rasa pelik. Sebaik saja nenek nampak kelibat ayah, terus nenek meluru ke arah ayah dan peluk ayah sambil menangis. Ayah keheranan. Berkali-kali nenek tanya mana Pak Long. Ayah kata Pak Long masih berada di rumah Ibu Yati. Atuk dan nenek terpinga-pinga sebab tak ada jiran mereka bernama Ibu Yati. Rupa-rupanya masa ayah balik tu hari dah petang, lebih kurang pukul 5 macam tu. Padahal kata ayah, pada masa tu ayah rasa baru sejam berada di rumah Ibu Yati. Tapi sebenarnya dah lebih 7 jam mereka berada di perkampungan tersebut. Ayah tunjukkan lokasi rumah Ibu Yati. Ayah terkejut. Kampung tu dah gaib. Ayah sangat yakin laluan tu. Atuk bersama-sama orang kampung teruskan pencarian sehingga lewat malam, tapi tak berhasil. Nenek dah mula menangis. Atuk pula nampak kecewa dan sedih. Keesokan harinya, seorang pawan datang ke rumah untuk sama-sama mencari Pak Long. Menurut pawan tersebut, Pak Long telah diambil oleh orang bunian. Pak Long terperangkap di kampung tersebut. Pelbagai usaha dilakukan, tapi tak berjaya. Selepas 2 minggu pencarian, mereka masih gagal dapatkan Pak Long. Akhirnya, pencarian berhenti di situ. Tapi atuk tetap teruskan usaha walaupun seorang diri. Selepas kehilangan Pak Long, baru nenek teringat kejadian mimpi nenek semasa mengandungkan Pak Long. Semasa Pak Long berusia 8 bulan dalam kandungan, nenek sering bermimpi didatangi oleh seorang wanita berjubah putih. Wanita tu kata akan jaga anak sulung nenek jika tiba masanya. Pada malam sebelum nenek melahirkan Pak Long, wanita tu hadir lagi dalam mimpi nenek. Katanya, Pak Long akan dibawa ke alam bunian sebaik sahaja umurnya menjejak 11 tahun. Masa nenek tersedar dari tidur tu, nenek terhidu bau yang sangat wangi dan tiba-tiba nenek sakit perut untuk melahirkan Pak Long. Atuk dan nenek kerap pergi ke rimbunan pohon buluh tu sambil memanggil-manggil nama Pak Long, tapi hampa. Pada minggu ketiga, nenek bermimpikan Pak Long. Dalam mimpi tu, Pak Long minta maaf sebab tak dapat balik ke rumah. Pak Long kata dia sihat-sihat saja di sana. Bila tersedar, nenek menangis meraung memanggil nama Pak Long. Dan sejak dari hari tu, nenek kerap bermimpikan Pak Long. Nenek kata kadang-kadang nenek terasa yang Pak Long ada balik ke rumah. Nenek dapat rasakan kehadiran Pak Long, cuma nenek tak nampak. Nenek sering menangis sebab rindukan Pak Long. Sebelum nenek menghembuskan nafas terakhirnya, nenek sering menangis dan menyebut-nyebut nama Pak Long. Nenek meninggal selepas 25 tahun kehilangan Pak Long. Atuk pula meninggal 2 tahun kemudian. Atuk dan nenek meninggal dengan keadaan rindu yang sangat mendalam. Rindu yang tak berpenghujung. Ayah kata, setiap malam menjelang Syawal, Pak Long akan hadir dalam mimpi ayah. Menurut ayah, Pak Long sudah pun berkeluarga. Pak Long berkahwin dengan Mawar, anak Ibu Yati. Hasil perkahwinan tersebut, Pak Long ada 3 orang anak lelaki dan 5 orang anak perempuan. Dan kini, semuanya telah dewasa. Wallahualam.